Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajmal Fadlullah bin Saharuddin, nombor matrik A174640. Ini adalah video pembentangan bagi kajian teks Usuluddin Falsafah PPPH 3142 untuk tugasan ulasan teks kitab tafsir, hadis dan tasawuf. Untuk tugasan ulasan bagi kitab tafsir, saya memilih tafsir Ibnu Katsir iaitu surah Al-Balad ayat 1 hingga 10. Untuk surah ini, bagi ayat 1 hingga 10, ianya merupakan sumpah daripada Allah Subhanahu Taala dengan menyebut Makkah Ummul Qura dalam keadaan halal bagi orang yang tinggal di dalamnya untuk mengingatkan keagungan kedudukan kota Mekah di saat penduduknya sedang melakukan ihram. Kasif telah meriwayatkan dari Mujahid sehubungan dengan makna firman-Nya, "Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini." Sumpah ini bukanlah sanggahan terhadap mereka. Allah SWT hanya bersumpah dengan menyebut nama kota ini, iaitu kota Mekah. Pada ayat pertama, Allah bersumpah dengan menyebut kota Mekah. Sumpah Allah ini sebagai pengingat bahawa kota Mekah adalah kota suci, halal untuk tinggal dan juga sebagai tempat ihram. Ayat kedua menjelaskan bahawa Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi keleluasaan untuk tinggal di dalam kota Mekah tanpa merasa terhalangi oleh sesuatu apapun. Telah diriwayatkan dari Sa'id Ibn Jubair, Abu Saleh, Atiyah, Ad-Dhahak, Qatadah, As-Saddi dan Ibn Zaid serta Mujahid mengatakan bahawa apa saja yang engkau peroleh darinya dihalalkan bagimu. Qatadah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya yang bermaksud, dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini. Al-Balad ayat 2 maksudnya engkau boleh tinggal di kota ini tanpa dibebani rasa dosa ataupun halangan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkannya bagi Nabi Muhammad SAW dalam sesaat dari siang hari. Seterusnya dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa walidin wa ma walad, dan demi bapa dan anaknya. Mujahid, Abu Saleh, Qatadah, Ad-Dhahak, Sufyan As-Sawri, Sa'id bin Jubair, As-Suddi, Al-Hasan Al-Bashri, Kushayf, Syarhabil bin Sa'ad dan lain-lain mengatakan yang dimaksudkan dengan bapa di sini adalah Adam, sedang anaknya adalah anak Adam. Ayat ketiga ini Allah bersumpah dengan menyebut bapa dan anak. Ini menunjukkan hubungan antara orang tua dan anaknya yang juga harus menjadi perhatian dalam kehidupan Muslim. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Sa'id Ibn Jubair berkata, "Fi kabad" tentang mengatakannya iaitu dalam kesusahan dan pencarian kehidupan. Ibnu Jarir memilih berpendapat bahawa yang urusan yang sulit lagi payah. Yang dimaksudkannya adalah pelbagai urusan yang sulit dan payah. Ayat keempat itu menceritakan tentang penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Namun dalam kesempurnaan itu Allah juga memberikan ujian berupa kesusahan dalam urusan dunia dan akhirat. Seterusnya pula pada ayat kelima, firman-Nya, "Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad." Yang bermaksud, apakah manusia itu menyangka bahawa sesekali tidak ada seorang pun yang berkuasa ke atasnya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan iaitu mengambil hartanya. Qatadah mengatakan anak Adam mengira bahawa mereka tidak akan ditanya tentang harta tersebut, dari mana dia memperolehnya dan ke mana dia menyalurkannya. Ayat kelima ini menerangkan bahawa terkadang manusia ada yang berfikir segala apa yang mereka lakukan selama hidup nanti tidak akan dipertanggungjawabkan. Seterusnya firman-Nya, "Yaqulu ahlaktu malal lubada." Yang bermaksud dia mengatakan aku telah menghabiskan hartanya yang banyak. Artinya anak Adam mengatakan aku telah membelanjakan harta yang cukup banyak. Demikian yang dikemukakan oleh Mujahid Al-Hasan, Qatadah, As-Suddi dan lain-lain. Ayat ke-6 ini jawapan manusia saat sudah menghabiskan banyak harta dan merasa Allah tidak akan menanyakan dari mana mendapatkannya dan untuk apa mereka menggunakan harta tersebut. Seterusnya, ayahsabu allam yarahu ahad. Yang bermaksud, apakah dia menyangka bahawa tidak ada seorang pun yang melihatnya. Mujahid mengatakan iaitu, apakah dia mengira Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihatnya. Demikian juga perkataan ulama salaf lainnya. Ayat ke-7 ini, manusia masih mengira Allah tidak melihat segala perbuatannya, padahal Allah adalah zat yang maha melihat lagi maha mengetahui.
Kemudian firman Allah, alam naj'al lahu ainain, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, yakni melihat dengan keduanya. Ayat ke-8 ini Allah memberikan mata kepada manusia supaya bisa melihat kebaikan dan kasih sayang Allah. Walisanau, dan lidah, yakni dengan dia berbicara sehingga dia dapat mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kecilnya. Wasyafatain, dan dua buah bibir. Dengan kedua bibir itu dia meminta bantuan untuk dapat berbicara, memakan dan makanan, sekaligus untuk memperindah wajah dan mulutnya. Ayat ke-9 ini Allah memberikan lidah kepada manusia supaya bisa berbicara dan mengungkapkan apa yang ada di dalam hati dan fikirannya. Selain itu, Allah juga memberikan bibir untuk memberikan bentuk yang lebih indah. Yang terakhir, wahadainahun najdain, yang bermaksud dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, iaitu dua jalan. Sufyan As-Sawri berkata dari Abdullah, yakni bin Mas'ud, dia mengatakan kebaikan dan keburukan. Demikian yang diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Abu Wa'il, Abu Shalih, Muhammad bin Ibnu Ka'ab, Ad-Dhaha, Atta' Al-Qurasani. Ayat ke-10 ini menjelaskan tentang jalan yang Allah berikan kepada manusia. Ada dua jalan yang Allah berikan, iaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Seterusnya, bagi kajian teks hadis, saya memilih hadis 40 Imam Nawawi, iaitu hadis ke-30. Secara umumnya, hadis ini termasuk dalam Jawami'ul Kalam yang menjadi keistimewaan Rasulullah SAW. Ianya singkat namun penuh dengan makna. Sebahagian ulama berkata, selain hadis ini tidak ada hadis yang menghimpun masalah usuliyah dan furu'iyah, kerana Rasulullah SAW membahagi syariat kepada 4 jenis. Yang pertama faraid, iaitu kewajipan, maharim yang diharamkan, hudud, ketentuan hukum, dan maskut anhu, hal-hal yang tidak dibincangkan. Ibnu Sam'ani berkata, orang-orang yang mengamalkan hadis ini layak mendapat pahala dan terhindar dari siksa, kerana orang yang melakukan hal-hal yang wajib, menjauhi larangan, tidak melanggar ketentuan yang wajib dan tidak mempersoalkan berbagai perkara yang didiamkan, maka ia telah menghimpun semua keutamaan dan memenuhi hak-hak agama, kerana syariat tidak keluar dari hal-hal yang disebutkan dalam hadis. Dalam hadis tersebut juga terdapat beberapa perkara yang boleh dipelajari. Antaranya ialah setiap mukmin sangat dituntut supaya mematuhi hukum Allah SWT, sama ada berbentuk suruhan fardu maupun larangan haram. Hadis tersebut mengingatkan setiap mukmin agar memelihara dengan baik segala amalan fardu yang Allah SWT fardukan. Jangan sampai dipersiakan atau dihilangkan begitu saja. Hukum yang dihadkan Allah janganlah dilampaui daripada ketentuannya. Kemudian Allah SWT telah menentukan batasan-batasan dan beberapa perkara haram yang di mana setiap mukmin dituntut agar benar-benar menjaga sempadan halal dan haram ini. Mukmin juga dituntut agar tidak mencabuli perkara haram sehingga menghalalkan perkara yang haram. Di samping itu juga Allah SWT juga mendiamkan beberapa perkara, iaitu tidak menyatakan sama ada ianya halal atau haramnya secara jelas. Maka kita sebagai mukmin tidak perlu untuk menyusahkan diri mencari hukumnya. Allah SWT berbuat demikian bukan kerana lupa, bahkan sebagai rahmat buat umat manusia demi memberi kemudahan bagi manusia. Hukum perkara yang ditinggalkan, hukum halal haramnya adalah harus, iaitu boleh dilakukan, kerana Allah berfirman yang bermaksud, wahai orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu nescaya menyusahkanmu. Surah Al-Baqarah ayat 101. Seterusnya, bagi kajian teks kitab tasawuf, saya mengambil kitab Ihya Ulumuddin jilid 3 bab tentang sabar dan syukur. Sabar dan keutamaannya. Sesungguhnya Allah SWT telah menyifatkan orang-orang yang sabar dengan beberapa sifat. Ianya Allah SWT sendiri telah menyebut dalam Al-Quran, iaitu lebih dari 70 tempat yang menambahkan lebih banyak darjat dan kebajikan kepada orang yang sabar. Ia menjadikan darjat dan kebajikan itu sebagai hasil daripada sabar. Allah SWT berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا, yang bermaksud dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Adapun daripada hadis-hadis yang bersangkutan dengan sabar, maka di antara yang lain Nabi SAW bersabda, as-sabaru nisful iman, yang bermaksud sabar itu separuh daripada iman. Hakikat sabar dan maknanya.
Sabar itu satu makam dari tingkat-tingkat agama dan satu kedudukan dari kedudukan orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Semua makam-makam agama itu hanya disusun dari 3 hal: makrifah, hal ehwal dan amal perbuatan. Makrifah itu seperti pohon kayu, hal ehwal ibadah seperti ranting dan amal perbuatan seperti buah. Dan ini terdapat pada semua kedudukan setiap orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.